Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa lagi di dalam slot tuition online Perlis Mengaji yang dikuasakan oleh Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Jadi pada malam ini anak-anak sekali lagi bersama Ustazah di dalam slot Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, Ustazah memperkenalkan diri sekali lagi. Ustazah ialah Ustazah Nurhayati binti Lee yang sekarang bertugas sebagai guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Said Alwi Perlis. Baik anak-anak, pada malam ini kita akan belajar dua tajuk insya-Allah. Yang pertama, dua-dua tajuk ini di bawah bahagian Ulumul Hadis. Jadi tajuk kita yang pertama ialah Gelaran Ahli Hadis. Okey, anak-anak boleh rujuk buku teks di muka surat 147 hingga 149. Okey, objektif PDP kita seperti biasa, apa yang kita ingin capai pada malam ini ialah anak-anak pelajar dapat menjelaskan gelaran ulama hadis, membezakan pengertian antara al-muhaddis, al-hafiz, al-hujjah dan al-hakim, menyenaraikan beberapa tokoh hadis mengikut kategori mereka dan menceritakan usaha-usaha yang telah diambil oleh ulama untuk mencapai tahap tersebut. Baik. Okey, mengapakah para perawi hadis ini diberikan gelaran yang tertentu? Tujuan mereka diberikan gelaran yang tertentu ialah untuk menghargai dan sebagai penghargaan dan juga sebagai satu penghormatan kepada mereka di atas usaha dan kegigihan mereka di dalam bidang hadis. Dan yang kedua ialah supaya mereka dikenang oleh umat Islam sepanjang zaman kerana usaha menghafaz dan meriwayatkan hadis yang dilaksanakan oleh mereka amat besar manfaatnya kepada umat Islam. Gelaran ahli hadis ada 4. Yang pertama ialah al-muhaddis, yang kedua ialah al-hafiz, yang ketiga ialah al-hujjah dan yang keempat ialah al-hakim. Okey, kita lihat satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan setiap gelaran tersebut. Okey, yang pertama al-muhaddis. Siapa yang digelarkan dengan gelaran al-muhaddis? Okey, al-muhaddis ialah gelaran untuk ulama yang menguasai hadis sama ada dari segi riwayah ataupun dirayah. Seperti mampu membezakan di antara hadis dhaif dan hadis sahih, boleh mengetahui sifat-sifat orang yang meriwayatkan hadis ataupun perawi hadis, menguasai periwayatan hadis yang mukhtalif, yakni perkara-perkara yang tidak disepakati dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu hadis. Okay, antara tokoh yang mendapat gelaran al-muhaddis ialah Abu Al-Qasim bin Abdul Rahman, Muhammad bin Abi Jamrah, Ahmad bin Hajar Al-Haytami, Ahmad bin Qutaibah Ad-Dainuri dan Abu Bakar Ahmad bin Marwan Al-Maliki. Okay, gelaran yang kedua ialah al-hafiz. Al-hafiz ialah gelaran untuk ulama yang memiliki sifat al-muhaddis tadi. Di samping itu, mereka ini pula menghafaz dan menguasai tidak kurang daripada 100,000 buah hadis dari segi sanad dan matannya. Okay, antara ulama yang mendapat gelaran al-hafiz ialah Abu Bakar bin Abi Shaybah bin Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi, Muhammad bin Hibban atau kita kenal sebagai Ibnu Hibban, Abdul Rahman bin Abi Hatim Ar-Razi dan Ibnu Majah. Okay, gelaran yang ketiga ialah al-hujjah. Ini adalah gelaran untuk ulama yang memiliki sifat-sifat al-hafiz, sifat-sifat al-muhaddis serta mereka ini menghafaz serta menguasai tidak kurang daripada 300,000 buah hadis dari segi sanad dan matannya. Okay, antara tokoh yang mendapat gelaran al-hujjah ialah Malik bin Ismail al-Hindi, Al-Hajjaj bin Manhal, Ahmad bin Salamah al-Barras
Bishr bin Al-Mufaddal bin Lahiq dan Abdullah bin Yusuf Al-Kala'i. Okey, dan gelaran yang paling tinggi dari kalangan ulama hadis ialah Al-Hakim, iaitu gelaran untuk ulama yang dapat menguasai melebihi 700,000 buah hadis dari segi riwayah dan dirayah. Di samping itu, ulama hadis ini dia mesti memiliki sifat al-muhaddis serta menghafaz lebih daripada 700,000 hadis, barulah mendapat gelaran Al-Hakim. Okey. Untuk tokoh-tokoh yang terkenal sebagai mendapat gelaran Al-Hakim ialah, ini adalah antara tokoh-tokoh yang kita biasa dengar dalam ilmu hadis. Yang pertama, Malik bin Anas yang kita kenali sebagai Imam Malik. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal, kita kenal sebagai Imam Ahmad ataupun Imam Hanbali. Yang ketiga, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kita kenal dia sebagai Imam Al-Bukhari. Yang keempat, Muslim bin Al-Hajjaj, kita sebut dia sebagai Imam Muslim. Dan yang kelima, Muhammad bin Isa At-Tirmizi, kita sebut dia sebagai Imam Tirmizi. Jadi mereka kelima-lima ini memiliki kitab hadis masing-masing lah. Imam Malik kitab Al-Muwatta, Imam Ahmad dia ada kitab Al-Musnad, Imam Muhammad bin Ismail Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Muslim, Sahih Muslim, Muhammad bin Tirmizi, dia ada kitab Sunan Tirmizi. Baik. Okey, kita lihat pula usaha-usaha dan pengorbanan ulama hadis sehingga mereka layak diberi penghargaan dan penghormatan yang besar oleh umat Islam. Okey, kita lihat yang pertama, mereka ni berusaha gigih serta sanggup berkorban harta benda dan jiwa raga untuk mencari, mempelajari dan menghafaz hadis-hadis. Yang kedua, mereka sanggup mengembara walaupun pada usia yang muda untuk mencari dan menghafaz hadis. Dan yang ketiga, mereka rajin menyusun, mengumpul hadis-hadis sehingga lahirnya kitab-kitab hadis dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis. Okey, kita lihat saya sediakan ini sebagai untuk memudahkan anak-anak belajar mengingati gelaran-gelaran hadis ini, ahli hadis. Jadi kita lihat sebagai hierarki ini, yang paling atas itu paling banyak menghafazlah. Dia paling tinggi dialah Al-Hakim. Lebih 700,000 hadis. Yang kedua Al-Hujjah bawah sikit 300,000. Al-Hafiz tidak kurang 100,000. Dan Al-Muhaddis. Al-Muhaddis ini dia pakar juga, cuma dia hafaz pun hadis tak sampai 100,000. Kalau sampai 100,000 dah naik pangkat Al-Hafiz. Sampai 300,000 jadi Al-Hujjah. Dan kalau lebih 700,000 naik lagi gelaran dia sebagai Al-Hakim. Baik. Okey. Tajuk ini pendek, sebab itulah hari ini kita terpaksa buat dua tajuk. Jadi tajuk tu habis dah. Jadi kita lihat apakah soalan-soalan yang pernah naik dalam SPM tentang tajuk gelaran ahli hadis tadi. Okey, SPM 2008. Apakah gelaran yang diberikan kepada ulama yang menghafaz lebih daripada 300,000 buah hadis? Ada yang dah dapat hafalkan? Siapa gelaran dia? Al-Hujjah. Okey, syarat Al-Hafiz memiliki sifat Al-Muhaddis X dan Y. Sila rujuk kepada jadual. Okey, dia bagi X, Y. A menguasai kurang 100,000 hadis. Kalau kurang 100,000, Al-Hafiz tak? Bukan. Jadi A bukan jawapan dia. B menguasai tidak kurang 100,000 buah hadis. Betul? Boleh. Okey, kita lihat pula Y. Menguasai dari segi sanad dan matan. Adakah Al-Hafiz perlu menguasai sanad dan matan? Ya. C. Menguasai tidak kurang 100,000 hadis. Mungkin. Y. Menguasai dari segi matan sahaja. Tak kena kan? Okey, D. Menguasai kurang 100,000 hadis. Bukan jawapan. Jadi jawapan dia ialah B. Okey, tahun 2010 soalan dia, stimulus memiliki sifat perawi hadis, menghafaz dan menguasai tidak kurang daripada 100,000 hadis. Apakah gelaran yang diberikan kepada ulama yang mempunyai ciri-ciri di atas? Hafaz tidak kurang 100,000 hadis. Anak-anak pilih yang mana? A, B, C atau D? Okey, jawapan dia ialah C. Seterusnya, soalan 2010 juga, bahagian subjektif.
Nyatakan dua sebab gelaran diberikan kepada ulama hadis seperti dalam jadual di bawah. Gelaran-gelaran tadilah Al-Muhaddis, Al-Hafiz, Al-Hujjah dan juga Al-Hakim. Okey, mengapa mereka diberi gelaran? Dua sebab gelaran diberikan kepada ulama hadis. Okey, bila kita jawab soalan tu kena ambil sedikit kita kata apa? Arahan soalan ni, dua sebab gelaran diberi kepada ulama hadis. Okey, salin balik semasa menjawab soalan. Adalah kerana, okey, yang pertama, sebagai penghargaan dan penghormatan di atas usaha dan kegiatan mereka dalam bidang hadis. Dan yang kedua, supaya mereka dikenang oleh umat Islam sepanjang zaman di atas usaha mereka menghafaz dan meriwayatkan hadis. Baik, soalan 2011. Al-Hakim ialah gelaran yang diberikan kepada ulama yang menguasai berapa ribu hadis. Al-Hakim, gelaran yang paling tinggi. Jadi, lebih daripada 700,000 hadis. Kalau kurang daripada 100,000 hadis, ini ialah Al-Muhaddis. Kalau lebih daripada 300,000 hadis, ini ialah Al-Hujjah. Yang menguasai ilmu hadis riwayah dan dirayah juga Al-Muhaddis. 2013, ulama yang menguasai hadis riwayah dan dirayah. Sebenarnya kesemua ulama ini menguasai ilmu hadis riwayah dan dirayah. Tetapi bagi Al-Hafiz, Al-Hujjah, Al-Hakim, mereka ada tambahan menghafaz berapa-berapa jumlah hadis. Jadi kalau tidak ada jumlah berapa ribu yang dihafaz itu ialah Al-Muhaddis. Okey, seterusnya soalan meminta syarat yang melayakkan seorang ulama itu mendapat gelaran Al-Hafiz dan Al-Hujjah. Jadi soalan ini dia nak syarat yang melayakkan mendapat gelaran Al-Hafiz, A, B, Al-Hujjah. Setiap soalan memperuntukkan 2 markah. Jadi anak-anak jawab, bila jawab soalan macam ni, kena salin balik ni kehendak soalan, syarat yang melayakkan untuk mendapat gelaran. A, apa Al-Hafiz, apa syarat dia. B, Al-Hujjah, apa syarat dia. Okey, syarat dia kita lihatlah. Yang tadi kita dah belajar, syarat melayakkan untuk mendapat gelaran Al-Hafiz ialah 1. Menguasai hadis dari segi riwayah atau dirayah. Yang kedua, menghafaz dan menguasai tidak kurang daripada 100,000 buah hadis dari segi sanad dan matan. Okey, bagi syarat untuk melayakkan mendapat gelaran Al-Hujjah pula ialah ulama itu mestilah menguasai hadis dari segi riwayah atau dirayah dan menghafaz dan menguasai tidak kurang daripada 300,000 hadis dari segi sanad dan matannya. Soalan seterusnya, nyatakan 2 nama ulama atau tokoh yang mendapat gelaran Al-Hakim. Okey, boleh ingat tak? Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Muslim bin Al-Hajjaj dan Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Okey, jelaskan 2 ciri ulama yang digelar Al-Hakim. Okey. 2 ciri ulama yang digelar Al-Hakim ialah pertama, menguasai hadis dari segi riwayah atau dirayah. Dan yang kedua, menghafaz dan menguasai melebihi 700,000 buah hadis dari segi sanad dan matannya. Ini soalan tahun lepas. Menguasai kurang daripada 100,000 hadis. Tak sampai 1,000. Menguasai ilmu hadis riwayah dan dirayah. Mampu membezakan antara hadis dhaif, hadis mursal dan mengetahui sifat-sifat perawi hadis. Ni kata kunci dia duduk kat sinilah. Menguasai kurang daripada 100,000 hadis. Sebab yang lain tu semua tu ada pada ulama hadis kan. Jadi jawapan dia ialah Al-Muhaddis. Okey. Seterusnya kita masuk kepada tajuk yang kedua. Cepat ya, express. Ustazah harap anak-anak masih lagi bersama dengan Ustazah. Okey. Pelajaran ke-22 tajuk Sunan As-Sittah. Sila rujuk buku teks muka surat 150 hingga 155. Okey, objektif kita di dalam kelas ini ialah pertama, pelajar dapat menyedarikan nama Sunan As-Sittah beserta penyusunnya. Yang kedua, dapat menceritakan riwayat hidup penyusun Sunan As-Sittah. Yang ketiga, pelajar dapat membezakan metod penyusunan kitab-kitab Sunan As-Sittah serta kandungannya. Dan yang keempat, pelajar dapat membezakan istilah-istilah
periwayatan hadis yang biasa digunakan oleh ulama hadis. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan sunan as-sittah? Anak-anak yang belajar bahasa Arab memang biasalah dengan perkataan sittah. Wahid, isnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun. Sittah ini ialah 6. Jadi, sunan sittah ialah kita panggil nama 6 buah kitab hadis yang masyhur, yang terkenal, yang disusun oleh ulama-ulama hadis yang terkenal. Jadi ulang, sunan sittah ialah 6 buah kitab hadis yang masyhur, yang disusun oleh ulama-ulama hadis yang terkenal. Ini kitab asas dari dalam ilmu hadis. Senarai kitab sunan sittah ada 6 lah, sebab 6 nama pun sunan 6. Okey, pertama Sahih Al-Bukhari ataupun Jami' As-Sahih. Yang kedua Sahih Muslim, ketiga Sunan Abu Daud, yang keempat Sunan Tirmizi, kelima Sunan Nasa'i dan yang keenam Sunan Ibnu Majah. Dan sebagaimana nama kitab, ini adalah nama penyusun dia, nama ulama yang mengarang dia, yang menyusun. Sahih Bukhari disusun oleh Imam Bukhari, Sahih Muslim Imam Muslim, Sunan Abu Daud disusun oleh Imam Abu Daud, Sunan At-Tirmizi disusun oleh Imam Tirmizi, Sunan An-Nasa'i disusun oleh Imam An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah disusun oleh Imam Ibnu Majah. Okay, anak-anak perlu mengingati nama-nama kitab ini mengikut susunan dia. Yang mana awal, yang mana akhir. Jadi untuk memudahkan anak-anak menghafal, Ustazah bawakan satu formula yang dikongsi oleh guru-guru di dalam para asatizah lah di dalam grup Quran Sunnah. Ustazah pun tak pasti siapa yang mereka kata kunci ini. Semoga orang yang mula-mula merekanya mendapat manfaat yang besar, mendapat pahala yang berterusan. Jadi kita gunakanlah ilmu ini untuk memudahkan anak-anak mengingati susunan sunan sittah. Bila malam aku teringat namamu. Okey, macam feeling-feeling gitu kan nama dia. Tapi harap-harapnya dapat membantu anak-anak boleh mengingatilah. Bila ini, B ini yang merujuk kepada kitab Sahih Bukhari. M pertama malam merujuk pada Sahih Muslim. Aku, A ini ialah Sunan Abu Daud. T ini merujuk kepada, teringat ni merujuk kepada Tirmizi. Nama N ini merujuk kepada Imam Sunan An-Nasa'i dan Mu. Ini bukan MU ni, Mu. Mu ini merujuk kepada tadi M malam ini Muslim. Ini Mu merujuk kepada Ibnu Majah. Jadi hafal, bila malam aku teringat namamu. Anak-anak akan dapat mengingat susunan kitab Sunan As-Sittah mengikut susunan yang sepatutnya. Tak bertukar insya-Allah. Okey, pengenalan ringkas bagi setiap imam ataupun penyusun bagi setiap kitab Sunan Sittah. Okey, kita lihat kitab yang pertama, Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Okey. Nama sebenar dia ialah nama sebenar yang merah itulah nama sebenarnya. Yang depan ini ialah dia punya kunyah. Okey, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ja'fi Al-Bukhari. Okey, yang Ustazah buat hyperlink kat sini. Kalau anak-anak ada masa, Ustazah minta carilah maklumat tentang setiap tokoh yang kita pelajari. Sebab dalam silibus kita tidak dimasukkan pembelajaran secara detail siapa dia, lahir dia macam mana. Tapi lebih baik anak-anak bacalah untuk pengetahuan kita. Kita belajar Quran Sunnah, biarlah kita tahu siapa tokoh dalam bidang hadis. Macam Imam Al-Bukhari ni dia terkenal sebagai Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Jadi dia daripada buta semua. Jadi Ustazah tak naklah cerita secara detail ni sebab dalam silibus kita memang tak ada dan masa pun tidak cukup. Anak-anak boleh cari sendiri. Okey, pendidikan. Beliau mempelajari hadis di Kutab, kemudian beliau mengunjungi Syam, Mesir, Jazirah, Kufah dan Baghdad untuk berguru dengan ulama hadis di sana. Kelebihan banyak menghafaz hadis dan pakar dalam bidang hadis riwayah dan hadis dirayah. Okey, antara guru-guru Imam Al-Bukhari ialah Abdullah bin Musa, Yahya bin Yahya At-Tamimi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Dan manakala murid-muridnya ialah Imam Muslim, Imam Tirmizi
dan Al-Fadl bin Al-Abbas Ar-Razi. Okey, kita pergi pula kepada pengenalan Imam Muslim, di mana penyusun kitab Sahih Muslim. Nama sebenar ialah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Okey, pendidikan. Dia mendapat pendidikan utama dalam bidang hadis. Telah mengembara ke Hijaz, Iraq, Syam dan Mesir. Kelebihan rajin dan gigih menuntut ilmu, mempunyai ingatan dan hafazan yang kuat. Okey, antara guru-guru Imam Muslim ialah Ishaq bin Rahawai, Muhammad bin Mahran dan Sa'id bin Mansur. Manakala antara murid-murid beliau ialah Imam Tirmizi, Abu Al-Fadl Ahmad bin Salamah dan Salah bin Muhammad Al-Hafiz. Okey, seterusnya pengenalan kepada Imam Abu Daud. Nama sebenar ialah Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq Al-Sijistani. Pendidikan beliau melakukan pengembaraan ilmiah ke Hijaz, semenanjung tanah Arab, Khurasan, Iraq dan Syam untuk mendalami ilmu-ilmu Islam. Kelebihan, kuat beribadat, soleh dan warang. Antara guru-guru beliau ialah Abu Amru Ad-Darir, Muslim bin Ibrahim dan Sulaiman bin Harb. Manakala antara murid-murid Imam Abu Daud ialah Imam An-Nasai, Abu Uwanah dan Abu Ali Al-Lu'lu'i. Okay, seterusnya kita lihat kepada pengenalan ringkas Imam At-Tirmizi. Nama sebenar beliau ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi. Pendidikan beliau mengunjungi ulama-ulama hadis yang terkenal di Hijaz, Iraq dan Khurasan untuk mendengar, menghafaz dan mencatat hadis-hadis daripada mereka. Kelebihan, kuat ingatan, zuhud dan wara'. Antara guru-guru Imam At-Tirmizi ialah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Tengok, guru pun pakai hadis, anak-anak murid pun pakai hadis. Okey, antara murid-murid beliau ialah Makhul bin Al-Fadl, Muhammad bin Mahmud Al-Ambar dan Hamad bin Syakir. Seterusnya, kita lihat kepada pengenalan ringkas Imam An-Nasai, iaitu penyusun kitab Sunan Nasai. Nama sebenar beliau ialah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali Al-Khurasani An-Nasai. Pendidikan beliau mula berguru dengan Qutaibah bin Sa'id di Khurasan lebih daripada setahun. Kemudian memulakan pengembaraannya ke wilayah Islam seperti Mesir, Hijaz, Iraq, Syam, Khurasan dan lain-lain untuk menuntut ilmu agama, terutamanya berkenaan ilmu hadis riwayah. Typing error. Hadis riwayah dan dirayah. Kelebihan, banyak berpuasa, banyak bertahajud pada waktu malam. Antara guru-guru Imam An-Nasai ialah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai dan Al-Harith bin Miskin. Okey, manakala murid-murid beliau pula ialah Abu Al-Qasim At-Tabrani, Abu Ja'far At-Tahawi dan Abu Bakar bin Ahmad As-Sani. Seterusnya, pengenalan kepada ulama yang terakhir iaitu Imam Ibnu Majah. Nama sebenar beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini. Pendidikan beliau menjelajah ke beberapa negara seperti Iraq, Hijaz, Syam, Mesir, Kufah, Basrah dan lain-lain untuk mencari dan mengumpulkan hadis serta berguru dengan ulama-ulama hadis di sana. Kelebihan, beliau seorang yang jujur, kuat hafazan, luas ilmu pengetahuan terutamanya mengenai hadis dan periwayatan hadis dan pakar dalam bidang riwayah dan dirayah hadis. Antara guru-guru beliau ialah Abu Bakar bin Abi Shaybah, Muhammad bin Abdullah dan Hisham bin Ammar. Manakala murid-murid beliau ialah Muhammad bin Isa Al-Abahri, Abu Hasan Al-Qattan dan Sulaiman bin Yazid Al-Qazwaini. Okey, seterusnya kita lihat kepada metodologi, iaitu kaedah penyusunan dan juga kandungan setiap kitab Sunan Sittah. Kita pergi kepada metodologi dan kandungan Sahih Al-Bukhari. Metodologi kitab Sahih Bukhari ialah membuat pelbagai penelitian untuk mengetahui sebarang pemalsuan di dalam matan tertentu. Yang kedua, mensyaratkan perawi mestilah melengkapi syarat hadis sahih, iaitu seorang yang adil dan dhabit. Yang ketiga, hanya memilih hadis sahih sahaja untuk dimuatkan dalam kitabnya. Sebab itulah nama kitabnya ialah Jami' As-Sahih. Semua
hanya hadis sahih sahaja yang dikumpulkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Okey, kandungan. Kitab Sahih Bukhari mengandungi sebanyak 9,082 buah hadis. Kebanyakannya adalah berulang-ulang. Manakala yang disebut tanpa pengulangan hanyalah sebanyak 2,602 buah hadis. Ia dibahagikan kepada 97 tajuk besar ataupun disebut sebagai kitab. Tajuk-tajuk ini pula dibahagikan kepada 3,450 bab dan Imam Al-Bukhari amat teliti dalam menyelidiki perawi dan sanad sesebuah hadis. Okey? Okey, saya patah balik nak lihat. Apa beza rawi dengan sanad? Rawi ni seorang perawi hadis kita sebut ar-rawi, orang yang menyampaikan hadis bermula daripada Rasulullah sampai kepada daripada bawah sampai kepada Rasulullah. Manakala sanad ialah rangkaian perawi hadis. Jadi setiap rawi itu dia cek betul atau tidak seorang yang adil, dhabit, barulah diterima sebagai hadis sahih. Baik. Seterusnya metodologi dan kandungan kitab Sahih Muslim. Okey, kaedah dia mensyaratkan perawi-perawi yang thiqah hingga ke peringkat sahabat dan sanadnya pula mestilah bersambung. Okey, masa kita belajar tingkatan 4, siapa yang masih ingat apakah yang dikatakan perawi yang thiqah? Okey, perawi yang thiqah ialah perawi yang adil dan dhabit. Mensyaratkan perawi mestilah melengkapi syarat-syarat hadis sahih, yakni adil dan dhabit, seperti mana yang disyaratkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Dan yang ketiga, hanya memilih hadis sahih sahaja untuk diriwayatkan dalam kitabnya. Sebab itu nama kitab dia pun Sahih Muslim, seperti mana Tok Guru dia. Okey, kandungan kitab Sahih Muslim, dia mengandungi 12,000 buah hadis, termasuk hadis yang disebut berulang kali. 4,000 daripadanya tidak berulang. Disusun di dalam 54 tajuk ataupun kitab. Kitab ini menghimpunkan hadis yang mempunyai matan yang sama atau hampir sama di dalam satu tempat dan menyebut perkara-perkara yang berbeza pada sanad atau matan hadis tersebut. Jadi yang lebih kurang tu kadang-kadang sanad dia sahaja yang berbeza tapi matan dia sama. Macam itulah. Okey, seterusnya kita lihat kepada metodologi dan kandungan Sunan Abu Daud. Metodologi dia, tidak semua hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah muttasil. Apa makna muttasil? Bersambung sanad, iaitu tak semuanya sampai kepada Rasulullah. Ataupun dalam kitab ini dia banyak hadis mursal lah. Hadis mursal dia tak bersambung. Dia daripada tabi'in dia terus kepada Rasulullah. Jadi kita tak panggil bersambung sanad macam tu. Dia gugur nama sahabat. Yang kedua, tidak meletakkan syarat yang ketat seperti syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, meriwayatkan hadis-hadis hasan dan dhaif. Di samping hadis sahih, kebanyakan hadis yang terdapat di dalamnya adalah kategori hasan. Di dalam kitab Sunan Abu Daud ni anak-anak ingat, dia ada banyak hadis hasan. Ada juga hadis dhaif. Jadi dia bukan semuanya hadis sahih. Okey, kandungan. Okey, kitab ini mengandungi 40 tajuk yang dibahagikan kepada beberapa bab. Ia mengandungi sebanyak 4,800 hadis muttasil, yang ini bersambung sanad, dan 600 hadis mursal. Hadis mursal saya ulang, hadis yang tidak bersambung sanad kerana padanya gugur nama sahabat. Ia diriwayatkan daripada tabi'in terus kepada Rasulullah tanpa menyebut nama sahabat. Okey, yang dipilih daripada hadis yang diperolehi selama pengembaraannya. Yang ketiga, memperkenalkan istilah-istilah baru untuk menerangkan kedudukan sesebuah hadis seperti yushbihuhu, yuqarribuhu atau wahnun syadid. Seterusnya, metodologi dan kandungan Sunan At-Tirmizi. Metodologi kitab Sunan At-Tirmizi ialah yang pertama, tidak semua hadis yang disebut di dalam kitab ini mempunyai martabat yang sahih. Yang kedua, tidak meletakkan syarat yang ketat seperti Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, meriwayatkan hadis yang diamalkan oleh fuqaha sama ada ia sahih, hasan, dhaif, gharib dan mu'allal. Mu'allal ni ialah hadis yang ada illah dengan menerangkan kelemahannya atau kedhaifannya. Okey, ini kata kunci dia ialah Sunan Tirmizi, dia meriwayatkan hadis yang diamalkan oleh fuqaha, ahli fiqh. Okey, tak kiralah kategori mana ataupun kita kata martabat hadis tu sahih ke, dhaif ke, asalkan dia diamalkan oleh fuqaha, dia masukkan di dalam kitab ini. Okey, kandungan. Kitab ini mengandungi 46 kitab ataupun tajuk yang disusun mengikut tajuk-tajuk tertentu seperti kitab fadail,
manaqib, fitan, zuhud, adab, tafsir dan lain-lain. Terdapat sebanyak 4,107 buah hadis yang tercatat di dalamnya. Ia lebih membicarakan hadis yang diamalkan oleh ulama fiqh dan menjadi pegangan mereka sama ada hadis itu sahih atau tidak. Okey, seterusnya metodologi dan kandungan Sunan An-Nasa'i. Metodologi kitab Sunan An-Nasa'i yang pertama, ia meriwayatkan hadis yang diriwayatkan daripada perawi yang tidak disepakati oleh ulama. Tujuan dia ialah untuk menolak hadis daripada mereka. Beliau amat teliti memilih perawi seperti mana Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang ketiga, amat teliti memilih hadis. Jika terdapat kecacatan tertentu dalam sanad atau matan, beliau akan menerangkan kecacatan hadis berkenaan. Ini dia teliti memilih hadis. Sama seperti Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi bukan semua hadis dalam kitab Sunan Nasa'i ini taraf sahih. Dia akan masuk yang tidak disepakati oleh ulama pun dia masukkan, tetapi dinyatakan untuk menolak hadis mereka. Okey, kandungan. Kitab ini mengandungi ataupun Sunan An-Nasa'i mengandungi 51 tajuk besar dan setiap kitab ini mempunyai huraian-huraian dan pecahan yang tajuk yang lebih kecil. Kitab ini memuatkan hampir 12,000 buah hadis. Yang ketiga, banyak mengumpul hadis-hadis berkaitan keagamaan sehingga hadis-hadis berkenaan doa-doa yang dibaca ketika rukuk dan sujud di dalam solat pun diriwayatkan di dalam kitab ini. Jadi apa yang kita baca dalam solat, itu ada bacaan diriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i. Seterusnya, metodologi dan kandungan Sunan Ibnu Majah. Metodologi ataupun kaedah penyusunan. Yang pertama, terdapat bermacam-macam darjat hadis di dalam kitab ini seperti sahih, hasan dan dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis paling banyak. Okey, Sunan Ibnu Majah paling banyak hadis dhaif. Kalau Sunan Abu Daud paling banyak hadis hasan. Itu kena ingat. Yang kedua, terdapat juga hadis mungkar dan maudhu'. Apa maksud hadis maudhu'? Hadis palsu. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah ada juga hadis mungkar dan juga hadis palsu, tetapi jumlahnya sedikit sahaja. Kebanyakan hadis yang diriwayatkan secara bersendirian oleh Ibnu Majah di dalam kitab ini merupakan hadis dhaif dan tidak boleh berhujah dengannya. Kandungan. Kitab ini mengandungi 32 tajuk ataupun kitab dan 1,500 bab. Beliau menyusunnya mengikut sistematik kitab fiqh. Memuatkan 4,341 buah hadis. Daripada jumlah ini, sebanyak 3,002 buah hadis telah pun terdapat di dalam 5 sunan yang terdahulu, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, dah ada dah. Dan bakinya sebanyak 1,339 buah hadis sahaja tidak terdapat di dalam sunan-sunan tersebut. Sunan Ibnu Majah masih merupakan kitab hadis yang muktabar dan diletakkan pada susunan terakhir sekali di dalam senarai 6 kitab hadis sahih. Kitab hadis yang asas, Sunan Sittah. Saya ulang sekali lagi, bila malam aku teringat namamu, itu susunannya. Seterusnya, tajuk istilah-istilah hadis. Semasa di tingkatan 4, kita telah belajar sebahagian daripada istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Jika anak-anak masih ingat, kita belajar apa itu sanad, apa itu rawi, matan, isnad, musnad, musnid, kan? Jadi untuk tingkatan 5, ada beberapa istilah lagi yang anak-anak perlu hafal. Yang pertama ialah muttafaqun alaihi ataupun akhrajahu asy-syaikhani. Muttafaqun alaihi disepakati ke atasnya, akhrajahu asy-syaikhani dikeluarkan oleh 2 orang syekh. Apa yang dimaksudkan dengan istilah ini ialah hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita baca hadis, di bawah dia yang paling bawah, tepi bawah belah kiri itu biasa dia akan tulis musnid hadis tersebut, muttafaqun alaihi ke, rawahu Bukhari ke, rawahu Muslim ke. Maka jika ada perkataan muttafaqun alaih, merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Seterusnya, akhrajahu as-salasah. Sebut perkataan as-salasah ialah 3, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi. Siapa? Okey. Bila 3 orang ini dia menunjukkan kepada ikut susunan tadi. Hierarki tadi yang nombor 3 sehingga nombor
5. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi iaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Ataupun kita gunakan kata kunci aku teringat nama. Kemudian akhrajahu al-arba'ah. Arba'ah ni 4. Ataupun dikenali juga sebagai akhrajahu ashabus sunan, iaitu yang dikeluarkan oleh pemilik-pemilik sunan yang bermula daripada kitab hadis nombor 3 sehingga nombor 6. Hadis yang diriwayatkan oleh 4 perawi iaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kita guna kata kunci aku teringat namamu. Boleh ingat? Seterusnya akhrajahu al-khamsah. Khamsah ialah 5. Bermula daripada sunan nombor 3, 4, 5, 6. Macam mana dapat 5? Tambah satu lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang perawi iaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kata kunci dia aku teringat namamu Ahmad. Seterusnya akhrajahu as-sittah. Okey, as-sittah 6. Dia patah balik kepada Sunan As-Sittah. Siapa Sunan As-Sittah yang meriwayatkan Sunan As-Sittah? Kesemuanya mereka. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh 6 orang perawi iaitu bermula daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Minta maaf ya, Ahmad ni tak ada. Ahmad ni Ustazah tersilap ni tak buang ni. Okey, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ahmad ni tak ada ya. Jadi kata kunci dia bila malam aku teringat namamu. Okey, seterusnya akhrajahu al-jama'ah. Al-jama'ah ni ramai. Iaitu merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh 6 orang perawi iaitu Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Imam Ahmad serta lain-lain ulama hadis seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Baihaqi dan lain-lain. Kata kunci dia bila malam aku teringat namamu Ahmad, Malik, Syafi'i, Baihaqi dan lain-lain. InsyaAllah boleh? Okey. InsyaAllah, amin. Jadi ada sedikit masa lagi. Ustazah teruskan dengan soalan-soalan peperiksaan sebenar. Kita lihat contoh-contoh soalan pasya yang keluar berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Okey, soalan pertama, menyatakan perbezaan metodologi penulisan kitab Sahih Al-Bukhari dengan kitab Sunan Ibnu Majah. Bila perbezaan, kena nyatalah berbeza dia tu. Okey. Okey, boleh ambil lah mana-mana. Okey, metodologi kitab Sahih Al-Bukhari, tulislah. Metodologi kitab Sahih Al-Bukhari nak pilih berapa? 1 atau 2. Metodologi Sunan Ibnu Majah tulis 1 atau 2. Okey. Sunan Sahih Al-Bukhari dah tentulah hanya memilih hadis yang sahih sahaja. Sunan Ibnu Majah terdapat hadis munkar dan maudhu'. Dah mendapat markah penuh. Senang. Seterusnya, kita lihat kepada soalan ini. Soalan macam kebat lah. Imam Tirmizi mengembara ke Mesir, Hijaz, Iraq, Syam, Khurasan dan tempat lain untuk menuntut ilmu hadis dari ulama hadis. Berdasarkan latar belakang pendidikan Imam Tirmizi di atas, jelaskan 2 pengajaran yang boleh diambil. Tapi ini bukan soalan kebat. 2009 belum ada lagi kebat. Dia minta 2 pengajaran. Baik, soalan minta jelaskan. Cuba lihat. Jelaskan. Perlukan huraian. Dan juga pengajaran. Pengajaran ini ialah apa yang kita boleh ambil. Jadi jawapan anak-anak mesti merujuk kepada pengajaran yang kita boleh diambil lah. Okey, contoh jawapan, kita hendaklah ini pengajaran lah. Kalau pengajaran hendaklah bermula dengan kita hendaklah, kita mestilah, umat Islam hendaklah, umat Islam mestilah. Okey, kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu walaupun terpaksa berhijrah meninggalkan tanah air. Sebab soalan tadi jelaskan, bagilah huraian sedikit. Okay, yang kedua, umat Islam mestilah memastikan berguru dengan guru yang benar ataupun guru yang mursyid agar tidak sesat dalam kehidupan. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan, terangkan usaha yang boleh dilakukan oleh pelajar Islam untuk memahami hadis dengan lebih mendalam. Soalan terangkan. Soalan terangkan, jawapan dia mesti ada isi dan huraian juga. Kemudian soalan itu merujuk kepada pelajar.
pelajar nak buat apa untuk memahami hadis dengan lebih mendalam. Contoh jawapan. Okey, pelajar hendaklah berguru dengan guru hadis yang mursyid agar dia dapat memahami hadis dengan betul dan dapat beramal dengannya. Okey. Metodologi penulisan Sahih Al-Bukhari membuat penelitian untuk mengerti sebarang pemalsuan dalam matan hadis. Perawi mestilah melengkapi syarat hadis sahih X. X ialah apa dia? A. Memilih semua hadis sahih. Sahih Bukhari ni. B. Memilih hadis sahih dan hasan. Ada hadis hasan tak dalam Sahih Bukhari? Tak ada kan? C. Menerangkan kecacatan terdapat pada hadis. Tidak. D. Mencatat sebagai hadis bersama sanad. Okay, jawapan dia ialah A. Tuan-tuan pergi cepat-cepat sebab masa dah tak berapa banyak dah. Okey, nyatakan pengertian istilah berikut. Sunan Sittah. Hafal baliklah pengertian tadi. Sunan Sittah ialah 6 buah kitab hadis yang masyhur yang disusun oleh ulama-ulama hadis yang terkenal. Seterusnya, usaha yang dilakukan oleh ulama hadis untuk menyebarkan hadis. Okey, jelaskan apa dua usaha yang telah dilakukan oleh ulama hadis untuk menyebarkan hadis ialah okey, usaha gigih, berkorban harta benda untuk mencari, mempelajari, menghafaz hadis, sanggup mengembara walaupun pada usia muda untuk mencari dan menghafaz hadis, rajin menyusun dan mengumpulkan hadis sehingga lahirnya kitab hadis dan ilmu hadis yang berkaitan. Okey, seterusnya huraikan pengajaran yang boleh diambil daripada Sunan As-Sittah yang anda pelajari. Okey, soalan huraikan. Mesti ada isi dan huraian. Pengajaran, atas balik guna ayat pengajaran seperti kita hendaklah, umat Islam mestilah. Okey, apa yang boleh kita ambil sebagai pengajaran daripada kitab Sunan As-Sittah tadi? Ini contoh jawapan. Kita hendaklah memastikan kesahihan sesebuah hadis sebelum disebarkan supaya tidak berlaku kecelaruan kepada masyarakat. Yang kedua, umat Islam mestilah beramal dengan hadis yang sahih agar amalan kita selari dengan ajaran Islam. Okey, seterusnya kitab ini disusun oleh Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib, meriwayatkan hadis diriwayatkan daripada perawi yang tidak disepakati oleh ulama. Antara berikut kitab mana yang bertepatan dengan fakta hadis di atas? Okey, kitabnya ialah Sunan An-Nasa'i. Okey. Ini dia punya Tuazah skip nah. Okey, metodologi penulisan kita boleh tengoklah Sahih Muslim, Sahih Abu Daud. Okey. Baik. Berikut ialah metodologi penyusunan Sunan Abu Daud kecuali A. meriwayatkan hadis-hadis hasan dan dhaif di samping hadis sahih. B. Tidak semua hadis dipilih muttasil. C. Tidak meletakkan syarat yang ketat. D. Amat teliti dalam memilih perawi. Yang amat teliti dalam memilih perawi ini ada 3. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga An-Nasa'i. Okey, jadi Abu Daud tak. Okey. Kaedah penyusunan kitab hadis Sunan An-Nasa'i pada balik semua. Ini adalah metodologi dia. Anak-anak boleh lihat baliklah. Selepas ini cek balik, hafal balik, rujuk semula nota. Baik. Okay, Sunan Abu Daud adalah kitab hadis yang ketiga. Apakah metodologi yang digunakan oleh Imam Abu Daud dalam penyusunan kitabnya? Okey, A. Mengandungi banyak hadis hasan. B. Memilih hadis bertaraf sahih. C. Menerima hadis yang bersambung. Dan D. Mensyaratkan perawi yang thiqah. Okey, saya ingatkan sekali lagi, Sunan Abu Daud dia banyak hadis hasan. Itu kata kunci yang perlu ingat tu. Okey. Soalan kebat. Imam Ibn Majah telah menjelajah ke beberapa negara seperti Iraq, Hijaz, Syam, Mesir, Kufah dan Basrah untuk mencari dan mengumpul hadis serta berguru dengan ulama hadis di sana. Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah anda boleh mencontohi beliau untuk menjadi pelajar yang cemerlang? Okey, dia tanya cara bagaimana anda. Anda di sini ialah merujuk kepada kita sebagai seorang pelajar. Okey, ini cadangan jawapanlah. Untuk menjawab soalan kebat, saya ulang sekali lagi. Perlu ada isi, huraian, dalil dan rumusan. Tetapi untuk memudahkan anak-anak pelajar menjawab, saya lebih suka gunakan ada 5 kotak. Isi, huraian, tambah satu lagi huraian lengkap, dalil dan juga rumusan. Contoh jawapan. Isi, saya akan belajar bersungguh-sungguh. Huraian, sehingga dapat menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Huraian lengkap. Ini adalah kerana dengan adanya ilmu, umat Islam akan menjadi umat yang cemerlang. Dalil, talabul ilmi wajibun ala kulli muslim ataupun talabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Okey, maksud dia menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Rumusan, oleh itu kita hendaklah berusaha menguasai ilmu duniawi dan ukhrawi agar menjadi umat yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Okey, metodologi Sahih Bukhari, kita skip tadi. Ni yang jawapan dia, boleh tengok kemudian lah. Tak sempat masa ni. Okey, seterusnya. Terangkan dua pengajaran daripada usaha ulama untuk memartabatkan hadis. Soalan terangkan mesti ada isi dan huraian. Soalan pengajaran mesti ada pengajaran yang kita boleh dapati. Contohnya, kita hendaklah memastikan kesahihan sesebuah hadis. Macam tadilah, supaya tidak berlaku kecelaruan. Okey, jelaskan metodologi kitab Sunan Tirmizi, pun saya skip. Okey, kita masuk sedikit kepada soalan berkaitan dengan istilah ilmu hadis. Terangkan dua perbezaan di antara istilah akhrajahu as-salasah dengan akhrajahu al-arba'ah. Okey, akhrajahu as-salasah diriwayatkan oleh 3 orang perawi. Diriwayatkan oleh 3 orang perawi. Satu jawapan. Perawi tersebut ialah Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Nasa'i. Satu jawapan. Okey, sebab dia nak dua perbezaan kan. Yang kemudian kita buat kotaklah perbezaan antara ni. Yang kedua, akhrajah al-arba'ah diriwayatkan oleh 4 orang perawi. Itu satu jawapan dah, satu markah. Iaitu perawi tersebut ialah Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Baik, seterusnya nyatakan pengertian istilah berikut. Muttafaqun alaih, iaitu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa maksud istilah akhrajahu al-jamaah? Ingat kata kunci, bila malam aku teringat namamu Ahmad, Baihaqi, tu Syafi'i, Malik. Hadis yang diriwayatkan oleh 6 orang perawi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad serta lain-lain ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Baihaqi dan lain-lain. Seterusnya, nyatakan pengertian istilah berikut. Akhrajahu ashabus sunan. Nama lain bagi akhrajahu ashabus sunan ialah akhrajahu al-arba'ah, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh 4 orang perawi Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik, saya ingat, saya bunti saya akhrajahu al-khamsah. Satu lagi ialah akhrajahu al-khamsah ialah hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang perawi, iaitu Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Kata kunci dia, aku teringat namamu Ahmad. Okey, saya ingat sampai sini saja kelas kita pada malam ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala kelemahan itu disandarkan kepada diri ustazah. Semoga anak-anak dapat ilmu yang bermanfaat pada malam ini. Teruskan istiqamah beramal ibadah di bulan Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.